berdasarkan orang kata apa, situasi-situasi, keadaan-keadaan yang Cik Khairul cerita kan. Alright. Apa orang kata cabaran untuk orang yang mengalami bipolar ni? Alright. Dari segi apa orang kata rutin harian, kerja, sekolah dan sebagainya ni. Alright. Okay, sekarang kita biasa dengar lah, kalau mungkin tak biasa dengar bipolar, biasa dengar yang orang akan self diagnose adalah ADHD kan. ADHD, okay. Sering berubah-ubah dan sebagainya kan. Alright. So, boleh saya cakap orang yang bipolar ni, halangan dia yang utama adalah susah konsisten lah. Susah konsisten. Sebab dia macam ni, so orang yang ada bipolar ni, macam saya sendirilah apa yang saya buat, saya dah faham. Okay, mungkin itulah the problem kenapa nak mula kat mana Okay, maksudnya orang yang ada bipolar ni, untuk dia selesaikan diri dia, okay, dia mesti menggabungkan 4 elemen lah. Alright. Yang pertama, dari sudut biologi. Biologi ni terbagi pada 2 lah. Biologi mungkin yang sekarang yang kita dekat ni mungkin dari sudut psikiatri lah. Okay, tapi mungkin juga dari sudut pemakanan dan sebagainya. Itu yang saya faham lah. Yang kedua adalah dari sudut psikologi. Dia kena faham balik macam mana nak susun dia punya minda ni. Untuk letakkan cara berfikir yang betul balik. Okay, dengan cara belajar. Yang ketiga adalah dari sudut sosial. Dia kena belajar balik berkawan. Orang yang bipolar, jika dia nak sihat balik, dia kena belajar berkawan tu umpama bayi. Umpama bayi yang nak belajar berjalan. Oh, faham. Dia kena tahu yang duduk dengan orang ni jangan banyak sangat tanya kalau tak kenal. Nanti orang marah. Dia tak tahu. Dia pun kata dah tak biasa dengan normal, benda-benda normal macam tu. Dan dia rasa, sebab sebelum ni kan bila dia ada bipolar, dia rasa semua yang dia rasa tu betul. So kalau saya duduk dengan orang, saya nak bercakap, saya takkan fikir orang tu terasa atau tak. Saya nak cakap, saya cakap. Masa dia main ni kan macam tu. Tapi bila dia nak berkawan, dia dah tak tahu kebiasaannya sebenarnya macam mana. Betul. Sebab sebelum ni dia dengan fikiran dia sahaja. So, dan lagi satu adalah spiritual. Biologi, psikologi, sosial dan spiritual. So, elemen ni memang ada dalam psikologi lah. Dan cuma dalam psikologi biasa dia orang namakan benda ni sebagai biopsikososial. Tapi psikiatri Islam tambah spiritual. Biopsikologi, biopsikososial dash spiritual. So keempat-empat elemen ni, orang yang ada bipolar awalnya dia perlukan bantuan. Dia perlukan orang yang untuk ajar dia. So macam saya sendiri, orang yang push saya adalah abang saya lah. So setiap malam kita orang akan duduk macam ni, dan saya akan bentangkan apa yang saya fikir. Dan dia akan dengar. Okay. Tadi aku rasa macam ni kan. So dia akan cakap yang kau fikir ni sebenarnya tak betul. Dan kenapa tak betul? Dia bawa buku untuk menyatakan yang kau cakap ni tak betul. Faham, dia macam apa orang kata, bagi fakta terus. Dan dia tak cakap kenapa kau fikir macam ni, tak. Dia akan dengar dulu, listen. Dan bila saya dah terbiasa dalam keadaan tu, lama-lama saya jadi macam ni. Saya cari apa yang saya fikir, saya akan tentukan betul tak apa saya fikir ni. Faham, dia macam apa, nak apa orang kata, nak kepastian, kesarihan. Kepastian tu. Tak semua benda yang ada dalam fikiran kita betul. Kadang-kadang kita je rasa betul. Tapi boleh jadi tak betul. Jadi time bentang kan tu, contohlah apa, macam Cik Khairul kata, abang Cik Khairul bagi tahu okay, ni tak betul. Adakah Encik Khairul susah nak menerima benda tu ataupun Okay, pada peringkat awal saya akan ada banyaklah episod dia. Episod kena lempang dengan abang. Faham. So episod yang kita hempas barang sebab abang tak terima pendapat kita. Tapi itulah kelebihan saya, kenapa saya boleh berada di diri saya sekarang. Saya ada supportive family yang gila hebat lah. Alhamdulillah. Dan diorang semua duduk dalam bahagian bisnes kan. So diorang tinggalkan bisnes diorang untuk duduk dengan saya je. Diorang willing untuk lose something dalam hidup. Itu mungkin. Dan Alhamdulillah saya tempuhi momen-momen tu di kala mak saya ada lagi. Sekarang mak saya dah tak ada. So Alhamdulillah. Sebab kalau mak kita dah tak ada, ayah kita dah tak ada, mungkin setiap orang yang dah kahwin kan, kita bonding akan semakin kurang lah. Sebab dah ada, tak ada intermediate person kan, yang nak menjadi kita rapat, selalu kumpul kan. So masa tu saya rasa orang yang banyak mendidik saya tu. Jadi halangan dia sama. Kalau tanya diri saya sekarang, masa saya nak berkahwin pun kan saya cakap tadi susah nak konsisten. So saya akan cari perempuan yang strict. Walaupun perempuan strict ni ada risk, kita susah nak control dia. Saya tak ada choice. Kalau saya cari orang yang ikut saya
sama-sama hanyut lah. Kan betul tak? Betul. Sama-sama hanyut. So apa yang saya boleh buat, saya kena cari orang yang tegas lah. Oh, macam apa kata kena cari orang yang lagi dominan sikit lah macam tu kan? Betul, memang orang yang akademik semua, jadi kena kerja kuat sikit lah. Sebab kita tahu kalau kita cari perempuan yang, masuk topik perkahwinan lah Okay. Tak apa. Kita cari perempuan yang boleh jaga kita, diorang mesti akan demand lebih. Tapi kalau kita tak cari macam tu, bukan setakat diri kita, hidup kita pun hanyut. So the point, first benda yang saya rasa susah nak buat untuk, maksudnya cabaran ni susah konsisten lah. Sebab saya selalu cakap kepada orang yang, masa saya buat sesi tu, kebanyakan mereka semua alhamdulillah survive dan better, 90% better. Ada yang masa tu tak terima, yalah masa tu dia manic kan. Tapi lepas setahun jumpa saya balik, dia cakap saya dah tinggalkan tempat kerja. Betul lah, bila saya tinggal tempat kerja, dulu saya takut gaji tak cukup. Tapi sebenarnya tempat kerja tu je dia punya tempat yang cocok diri saya untuk saya tak boleh keluar. Faham. Trigger point dia terlalu kuat kat situ. Dan dia tak boleh handle diri dia pun. Sebab kita macam saya cakap, masa saya nak saya ada kapasiti besar. Saya boleh kerja dekat mana saya nak kerja. Maksudnya family saya boleh bagi saya duit dalam keadaan mungkin saya tak kerja. Tapi orang lain belum tentu. Tapi akhirnya sebab tu kita kena ada elemen spiritual. Kita kena percaya yang Tuhan akan bagi kita rezeki. Yang paling penting keadaan sekarang ni, diri kita boleh handle diri kita lah. So saya rasa cabaran utama, saya rasa itulah sukar nak konsisten. Dan yang kedua tentang sosial lah. Orang tak nak berkawan dengan kita. Dia apa kata macam reset balik. Betul. Orang tak nak kawan dengan kita, orang akan pulaukan kita.